Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah dasar tenaga negara 2022-2040, kemampuan tenaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Kenapa kita pilih topik ini? Dan mungkin anda juga sudah pun maklum dan juga ketahui bahawa hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun melancarkan Dasar Tenaga Negara 2022-2040 ataupun DTN, dan ianya menyentuh pelbagai aspek yang cukup menarik sebenarnya untuk kita ulas dan juga kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Kamaruzaman Sopian yang merupakan fellow penyelidik utama di Institut Penyelidikan Tenaga Suria Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Baik. So saya panggil Datuk lebih lebih selesa sebenarnya tu ya. Okey, kita juga ada seorang lagi tetamu yang sering juga bersama kita di Ruang Bicara ini. Apapun, selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid yang merupakan penganalisis ekonomi di Universiti Kuala Lumpur Business School. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput saya lagi. Kesekian kalinya. Macam saya katakan Datuk, ini merupakan satu topik saya sendiri pun tertanya apa sebenarnya yang ingin kita sentuh sebenarnya. Tetapi bila saya membaca teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan Majlis Pelancaran Dasar Tenaga Negara, jadi banyak jugalah saya mendapat satu gambaran yang lebih jelas. Tetapi mungkin Datuk boleh menerangkan kepada kita apa pentingnya sebenarnya dasar tenaga negara ini diumumkan ataupun dilaksanakan. Okey, sebelum tu kita bicara tentang apa itu sumber tenaga. Jadi sumber tenaga ni terdiri daripada ada dikenali sebagai primary energy ataupun sumber tenaga utama. Okey. Sumber tenaga utama itu terdiri daripada tenaga nuklear dan tenaga fosil. Bahan api fosil, contohnya daripada petroleum, gas asli, arang batu dan juga shale. Shale tu adalah sejenis batu yang mengeluarkan minyak, tetapi proses tu agak sukar, tapi dia banyak. Jadi dia adalah sumber-sumber tenaga. Selain daripada itu, ada sumber-sumber tenaga yang dikenali sebagai sumber tenaga keterbaruan, iaitu tenaga suria daripada matahari, tenaga angin, iaitu bila angin melalui sesuatu peranti dia akan mengeluarkan tenaga elektrik. Kemudian kita ada tenaga ombak. Ini juga dikenali sebagai tenaga daripada lautan, marine, ombak, arus dan juga tidal, pasang surut, dan juga satu yang dikenali sebagai otak, iaitu perbezaan antara permukaan lautan dengan jarak di antara itu yang menghasilkan tenaga. Selain daripada itu terdapat tenaga geotermal dan juga tenaga hidro. Jadi masalah dengan penggunaan sumber-sumber tenaga fosil ni lah. Satu, dia adalah sumber yang terhad. Kalau dikatakan kalau kita menggunakan kadar yang ada sekarang ni, pada tahun 2060 maka sumber-sumber ini sudah tidak ada. Kerana dia sumber yang deplete, sumber yang berkurangan. Satu lagi adalah penggunaan tenaga berasaskan fosil ni, dia mengakibat kepada pencemaran alam sekitar, kos tenaga alam sekitar yang begitu tinggi. Dan ini mendatangkan masalah, terutamanya apa yang terjadi sekarang mengenai perubahan cuaca dan sebagainya, yang kita lihat dalam berita sekarang ni, yang keadaan tidak menentu ini adalah akibat daripada penggunaan berlebihan tenaga fosil tadi. Jadi terdapat satu keperluan untuk beralih, dan ini dipanggil sebagai energy transition, beralih daripada sumber-sumber yang dikatakan mencemarkan ini kepada sumber-sumber yang bersih. Of course cabarannya ada, tetapi dia tidak ada jalan lain, itulah jalannya. Dan dalam proses ini kita akan dapati
banyak peluang-peluang pekerjaan boleh disediakan. Untuk Malaysia contohnya, ya, kita dah pengimport, kita dah pengeksport, pengeksport tenaga. Contoh kita dah pengeksport berbagai tenaga petroleum dan juga gas asli. Tetapi bukan untuk selama-lamanya. Kita pun kekurangan sumber itu. Kita akan berkurang dan boleh katakan lebih awal lagi kita akan sumber itu akan pupus. Jadi kita perlu transisi ke arah satu sistem yang lebih mesra alam, yang lebih menggunakan sumber-sumber asli ini. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan dasar tenaga nasional itu adalah satu peralihan daripada sumber tenaga yang kita ada sekarang kepada yang lebih bersih, dan dalam proses tersebut kita boleh menjanakan pekerjaan, menjanakan pendapatan dan sebagainya. Jadi di situlah ya yang kita katakan okey, di Malaysia sekarang ni memang ada juga sumber tenaga sudah melalui program-program yang sedia ada, seperti program LSS, program dulu dipanggil fit-in tarif, ada program NEM dan sebagainya, dan program lain pun berjalan, ya, tetapi ia perlu menjalani satu proses yang begitu strategik sehingga apa matlamat kebanyakan negara dalam dunia ni adalah satu negara yang rendah karbon pada tahun 2040 sehingga kepada negara yang bebas karbon, bersih karbon pada tahun 2020. Itulah dia apa yang dimaksudkan dengan dasar tenaga nasional yang kita buat sekarang. Ya. Menarik. Baik, saya juga sebenarnya sebentar lagi akan dapatkan pandangan daripada Profesor Maria Dr. Aimi, mungkin dari aspek ekonomi. Tetapi sebelum itu saya lupa nak memberitahu kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, anda juga sebenarnya boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini. Tapi seperti biasalah, kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kembali semula kepada dasar tenaga negara. Kalau kita lihat Prof. Madia, Dr. Aimi, daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa sektor tenaga di seluruh dunia ketika ini sedang menghadapi ataupun berdepan dengan pelbagai cabaran, terutamanya permintaan dan kos bekalan tenaga yang semakin meningkat. Dan kalau kita petik daripada apa yang disebut sebagai contohnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyebut bahawa pada tahun 2022 saja kerajaan dijangka menanggung subsidi tenaga sebanyak 37.3 bilion ringgit bagi petrol, diesel dan LPG. Jadi dengan adanya pengenalan dasar tenaga negara ini, apakah Prof melihat bahawa mungkin dari segi penjimatan subsidi dan sebagainya, kewangan kerajaan itu akan dapat dikurangkan? Baik, soalan yang baik, yang cukup menyeluruh. Apa yang saya boleh kongsikan apabila saya baca dasar ni, dia menunjukkan kerajaan inilah, bagi saya ini adalah salah satu langkah yang bagus, kerana menunjukkan kerajaan bertindak, ya. Kerana dengan apa yang berlaku di persekitaran kita, di globalisasi, dengan kenaikan harga sebab peperangan Ukraine dan di Rusia dan sebagainya, dan kini peningkatan kadar inflasi, kenaikan harga minyak mentah, kenaikan harga arang batu dan pelbagai lagi. Dan kita boleh lihat krisis tenaga turut berlaku misalnya di Eropah, ya, di mana tambahan lagi apabila Rusia memotong bekalan gasnya kepada negara-negara Eropah dan dia dekat dengan masuk winter ni, nak masuk musim sejuk. Tadi apa yang berlaku adalah tindakan kerajaan Malaysia adalah untuk membuat satu tindakan apa kita perlu bersedia, kemungkinan kos, ya, tenaga mungkin bertambah, dan dia dah beritahu kerajaan telah memberikan pelbagai subsidi berhadapi daripada sehingga 31 bilion ya untuk tahun ini. Jadi inilah satu tindakan yang bagi saya very far sighted, dan dari tempoh yang diberikan pula adalah antara tahun ni sehingga 18 tahun sehingga 2040. Dia memberikan satu perancangan yang jauh ke hadapan. Dan juga ia merangkumi juga menjadi sebuah negara maju dan sebagainya, seperti diwakilkan oleh kerajaan lah, 2030 dan sebagainya. Apa yang kita harus lihat adalah dia banyak elemen-elemen renewable energy atau tenaga baru yang disebutkan oleh Datuk tadi, yang diberikan KPI-nya masing-masing. Berapa peningkatan, contohnya berapa jumlah kereta elektrik, ya, berapa jumlah tenaga solar digunakan. Jadi itu lebih detail. Jadi supaya semua bukan hanya TNB, tetapi juga orang ramai dan juga malah pelabur sendiri boleh melihat ke arah manakah ekonomi Malaysia ini bergerak. Dan ini juga boleh menjadikan satu asas untuk menarik pelabur ke Malaysia.
bukan hanya kita mempunyai tenaga elektrik yang konsisten, yang stabil berbanding dengan negara jiran lain yang menaik pelabur, tapi juga kita membuka peluang kepada sekarang ni very popular, dia panggil sustainable development, ya, terutama dari segi environment dan sebagainya. Okey, jadi di sinilah kita melihat kita dah ada plan, okey, kerajaan dah meletakkan terajunya apa nak buat. Jadi selepas ini apakah reaksi daripada orang ramai, apakah reaksi daripada korporat, apakah reaksi daripada pelabur-pelabur. Jadi itu dari segi aspek ekonomi lah. Bila kita bercakap tentang reaksi, ini pun satu aspek yang menarik sebenarnya, Dato', ya. Ada yang mengatakan in terms of timing itu, apabila kita memperkenalkan dasar tenaga negara itu, ada juga negara-negara lain yang melakukan perkara yang sama tetapi akhirnya tidak memberi impak seperti apa yang diharapkan. Tapi pandangan Datuk sendiri, apakah dasar ini mungkin akan membawa satu hasil yang positif, satu keputusan yang mungkin akan memberikan satu kelegaan kepada ramai pihak termasuk kerajaan sendiri? Mencapai semua negara di dunia sekarang ni, terutama negara-negara maju, menetapkan bahawa tahun 2050, ya, seperti macam ada persamaan yang kita akan habis, ya, tenaga fosil ni pada 2060 contohnya. Dan 2050 tu tak lama. Kalau saya hidup zaman tu, saya akan berumur insya-Allah 88 tahun. Jadi pada ketika itu saya akan merasa sesuatu yang baik, iaitu alam sekitar yang indah dan sebagainya, melalui penggunaan tenaga-tenaga yang boleh diperbarui dan juga transisi kepada proses penggunaan tenaga yang bersih. Setiap negara mempunyai dasar masing-masing. Contohnya kalau kita lihat Germany, dia ada dasar di mana 100% tenaga keterbaruan pada tahun 2050. Malah mungkin awal lagi mereka akan pergi ke arah itu. Negara contohnya Iceland contohnya mempunyai cadangan di mana strategi di mana menggunakan bahan api daripada geoterma dia untuk menghasilkan hidrogen sebagai pembawa tenaga untuk menjadi pengeksport tenaga dan sebagainya. Jadi ini bukan masalah timing. Ini masalahnya memang dah di-plan daripada awal. Sebenarnya discussion mengenai dasar ini telah dilakukan setahun dua dulu. Malah kami pun disuruh memberi input kepada kepada draft tenaga tenaga nasional tersebut. Jadi ia adalah bukan timing tetapi itulah arahnya. Jadi untuk mencapai kepada negara bebas karbon, ya, pada tahun 2050, maka perlu dilakukan beberapa strategi dan yang berimpak tinggi. Malah strategi itu perlu dilihat berulang kali supaya memastikan ya, supaya dia dilakukan. Jadi perbezaan dengan dasar tenaga nasional ini berbanding dengan dasar-dasar sebelumnya begitu ketara perbezaannya. Ya. Bila Dato' sebut tentang aspirasi rendah karbon ini, setakat ini difahamkan bahawa ada 9 sasaran terpilih untuk dicapai pada tahun 2040 nanti. Jadi apakah Dato' melihat bahawa kita boleh mencapai sasaran itu sebenarnya? Boleh. Kita telah menetapkan KPI. Contohnya tadi dia kata 50% pada tahun 2040 ni, kalau silap saya dia kata kalau untuk pengangkutan dia 50% pengangkutan awam. Itu memang itu ke arah, itu transisi ke arah 2050 bebas karbon. Ia perlu dilakukan. Kalau kita tak capai, kita perlu tengok balik, katakan 5 tahun sebelum kita rasa kita tak capai benda tu, kita perlu lakukan dan buat roadmap yang tertentu untuk capai kepada itu. Kerana itu adalah masa depan. Itu adalah masa depan kita sebagai untuk memastikan bahawa anak cucu kita nanti akan mempunyai alam sekitar yang baik dan sebagainya. Bukan saja dari aspek alam sekitar. Kalau kita lihat, ya, ini berpunca kalau lihat dalam dunia ni, dia ada dipanggil sebagai trilima tenaga, iaitu ada 3 perkara yang saling mencabar antara sama lain. Iaitu pertama adalah keselamatan tenaga ataupun energy security, diikuti dengan energy equity dan juga affordable. Benda tu energy tu affordable untuk orang, kemampuan. Yang ketiganya adalah alam sekitar. Jadi faktor alam sekitar itu penting, kerana kos terhadap alam sekitar itu tinggi sangat. Jadi ketiga-tiga ni akan mencerminkan dasar tenaga yang akan dijalankan. Jadi untuk menjawab soalan tadi, kita bukan keserangan dan kita bukan terkebelakang. Kita
bersama ke arah untuk mendapatkan di satu dasar tenaga nasional yang lebih menyeluruh, yang aim dia, matlamat dia adalah pada tahun 2060 nanti insya-Allah kita bebas kabel. Tetapi untuk mencapai itu ada beberapa KPI yang perlu dilakukan. Tetapi KPI tersebut bukan hanya 9, dia mesti lebih daripada itu lagi. Supaya ia boleh dirundingkan. Kalau saya fahamkan Majlis Tenaga Negara pun akan ditubuhkan, dan itulah tugasnya untuk memastikan ia berjalan pada landasan yang baik. Saya juga tertarik hati Prof, bila kita dengar ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tadi pun Datuk dah sentuh perkara yang pertama, iaitu berkaitan dengan perkongsian pengangkutan awam bandar sebanyak 50%. Yang keduanya yang juga bagi saya cukup menarik adalah penggunaan kenderaan elektrik ataupun EV, electronic vehicle, sebanyak 38%. Ini pun sesuatu yang kadang-kadang kita anggap bahawa apakah ianya boleh dicapai ataupun tidak bila kita bercakap tentang penggunaan EV ini sendiri. Okey. Jadi kita tengok dari sekarang, kita lihat pada dah banyak, contohnya belanjawan tahun 2022 sendiri, Menteri Keuangan telah memberitahu bahawa pengecualian cukai kepada electric vehicle atau kenderaan elektrik ataupun EV ini. Jadi itu adalah satu langkah yang pertama yang harus diteruskan pada belanjawan ini dan yang akan datang. Dia akan menambahkan lagi bilangan. Itu salah satu konsep lah. Kita tengok cara implementationnya. Cuma yang orang bising sekarang ni, tempat nak charging tak ada. Dia kata kalau nak ke polis kan, dia kena mana tempat-tempat dia kan, mungkin queue dan sebagainya. Daripada Johor kan nak ke Kelantan dan sebagainya. Itu dari segi infrastruktur, saya faham bahawa TNB telah juga bergerak ke arah itu. Begitu juga dengan syarikat-syarikat minyak seperti Petronas misalnya, pun sudah mula mengadakan sesi mengecas. Dan apa pun yang diberitahu, saya tertarik nanti mungkin dalam belanjawan nanti kita akan tengok dua elemen yang disebutkan tadi. Pertama adalah kenderaan awam menggunakan bahan alternatif dan juga pada elektrik. Apakah jenis-jenis insentif yang akan diberikan oleh kerajaan dalam menambahkan lagi? Bagaimana pula dengan infrastruktur? Adakah sekarang ini mungkin ada insentif cukai dan sebagainya, potongan cukai untuk equipment charging dan sebagainya kan? Nanti kita harapkan mungkin selepas ni ada ura-ura pula katanya tak ada road tax, tak pemotongan cukai jalan. Itu adalah salah satu langkah. Kalau kereta elektrik, macam mana kita nak charge CC dia? Kan dia tak ada CC kan. Jadi macam mana kita nak bergerak ke arah itu? Jadi infrastruktur itulah, bila kata Majlis Tenaga ni, seharusnya saya sambung dengan Datuk tu sikit, dia harus ada KPI-nya dan dia monitor secara periodical basis ataupun secara tahunan maupun bulanan pencapaian sampai berapa. Dan mungkin boleh diturunkan lagi kepada peringkat negeri misalnya. Mungkin ada satu negeri yang jadi pilot misalnya. Misalnya negeri seperti di Kuala Lumpur, di mana lebih urban ataupun di Selangor itu sendiri. Jadi banyak lagi lah yang kita boleh lakukan. Boleh capai kalau kita sama-sama melihat keperluan dan ini seperti saya katakan tadi juga, ia boleh menjadi salah satu cara menarik pelabur. Pertamanya mengeluarkan kereta elektrik vehicle di Malaysia. Kita tahu Tesla membuka kilang di Indonesia dengan bekal elektrik dan sebagainya, tapi kita boleh lakukan benda itu juga di Malaysia. Jadi adalah salah satu cara untuk menjadi satu pemangkin kepada ekonomi itu sendiri. Datuk, bagi sikit pencerahan tentang sasaran yang ketiga itu sendiri, iaitu berkaitan dengan standard bahan api alternatif kenderaan berat dengan campuran bahan api B30. Apa sebenarnya? Itu itu campuran berkenaan dengan bahan yang digunakan adalah bahan yang daripada tenaga keterbaruan lah. Itu maksudnya, dan itu boleh dicapai. Jadi maksudnya bahawa kenderaan-kenderaan ini perlu dipastikan bahawa dia boleh menerima bahan-bahan api seperti berikut. Jadi itu tujuan dia. Dan KPI itu boleh dicapai, tetapi dia perlu kepada pemonitoran, dia perlu kepada insentif, dia perlu kepada tapi ini semua kalau kita dah letak KPI tersebut, kita akan cuba sedaya upaya untuk mencapaikan. Itu dia yang maksud. Jadi itu bukan sesuatu yang yang kita tak boleh capai. Kita boleh capai. Okey, kita akan sambung lagi Datuk dan juga Prof, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dasar tenaga negara 2022-2040, kemampuan tenaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Dan kita masih lagi tentunya masih bersama dengan dua tetamu, Profesor Datuk Dr. Kamal Zaman Sopian dan juga Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid yang berada di studio ruang bicara bersama dengan saya. Baik, kita masih lagi nanti akan menyentuh tentang pelancaran dasar tenaga negara ini. Tetapi kalau mengikut sejarah tentang dasar ini sendiri, sebenarnya ianya telah pun lama diperkenalkan, tetapi mungkin ketika itu pelaksanaannya mungkin tidak begitu menyeluruh dan sebagainya. Mungkin kita boleh kongsi daripada pengalaman Datuk sendiri. Setiap negara dia mempunyai dasar tenaga. Jadi kalau kita lihat kepada Malaysia, dasar tenaga pertama kita adalah pada tahun 70-an begitu, bila penubuhan Petronas. Masa itu adalah kita jumpa sumber minyak dan sumber petroleum, dan itu adalah dasar pertama kita sebenarnya. Ya, sebab dia ada Parliamentary Act dia. Kemudian diikuti pada tahun, tak silap saya, 79 sebelum 80 begitu. Dia diperkenalkan dasar 4 sumber. Itu mau menggalakkan 4 sumber tenaga, iaitu petroleum, gas asli, arang batu dan juga hidro. Itu adalah saya kira dasar tenaga yang kedua yang kita ada, yang agak menyeluruh ketika itu. Dan dasar ini sebenarnya masa itu mau memperkenalkan gas asli sebagai mempergunakan sebagai satu sumber yang banyak. Sebab masa itu tahap industrialisation Malaysia adalah begitu hebat sekali gitu. Pada seterusnya, saya kira pada tahun 81 ke begitu diperkenalkan dasar sumber kelima pula, iaitu sumber tenaga keterbaruan. Ketika itu yang mahu dipertonjolkan adalah biogeosit. Dia menetapkan peratus hingga 5%. Masa itu kegunaan ini adalah untuk biogeosit. Adalah masalah sedikit dengan tenaga dasar itu, tetapi keseluruhannya dia memperkenalkan sumber alternatif kepada yang 4 yang sedia ada. Kemudian kita ada dasar-dasar yang contohnya yang dibuat oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu mengatakan bahawa kita akan menurunkan pelepasan gas yang mencemarkan alam sehingga 40%. Dan seterusnya sehingga pada sekarang yang kita perkenalkan dasar tenaga nasional. Apa bezanya? Bezanya, dasar tenaga yang sebelum ni lebih mirip kepada penjanaan tenaga elektrik. Dia tidak menyeluruh. Tetapi yang sekarang ni, kalau dilihat secara terperincinya, dia lebih menyeluruh kerana dia juga bukan melihat kepada tenaga elektrik, dia juga melihat kepada sumber-sumber lain seperti hidrogen. Seperti tidak di sektor tenaga saja, sektor penjanaan tenaga saja, tapi di sektor transport tadi yang kita ulaskan tadi. Juga penggunaan tenaga hidrogen sebagai pembawa tenaga. Maksud pembawa tenaga ataupun energy carrier, seperti kita bawa kayu api, itu dah pembawa tenaga, kita boleh bawa dia. Hidrogen kita boleh bawa dia. Sebab kita panggil dia bukan sumber tenaga, kita panggil dia adalah pembawa tenaga. Kalau dilihat dalam dasar ini, dia lebih menyeluruh. Dia bukan hanya melihat tenaga itu kepada tenaga saja. Dia pergi lebih kepada itu lagi. Jadi kalau lihat kerajaan negeri Sarawak contohnya telah pun memulakan penggunaan tenaga hidrogen, malah agak advance jika dibandingkan dengan negara barat contohnya. Jadi dan juga syarikat-syarikat yang seperti tenaga nasional dan juga ni telah pun melihat kepada sumber-sumber ini. Kerana secara keseluruhannya hidrogen itu digunakan sebagai pembawa tenaga untuk digunakan di sektor-sektor industri, di sektor pengangkutan, di sektor perumahan dan di sektor komersial. Itu dia. Jadi untuk mencapai itu perlu transisi. Transisi pada apa yang ada sekarang ni kepada yang disebutkan tadi itu. Di situlah matlamat kita untuk mencapai bebas karbon pada 2050 tu akan tercapai. Tapi satu, dasar ni tidak memasukkan tenaga nuklear. Pendapat saya, tenaga nuklear perlu dimasukkan sebagai alternatif. Kerana memang ada berbagai-bagai tanggapan tentang tenaga nuklear, tetapi secara keseluruhannya ia bersih. Dia adalah penyumbang kepada tenaga bersih. Itu mungkin boleh. Apa alasan yang kita gunakan bila kita mengambil keputusan untuk tidak memasukkan tenaga nuklear? Apakah kerana negara kita tidak pakar dalam masalah kepakaran? Tidak. Kita ada kepakaran itu. Maksudnya
kalau dalam universiti kita boleh menghasilkan jurutera nuklear. Tapi itu cadangan saya, dan mungkin dulu ditubuhkan satu dipanggil Malaysia Nuclear Agency dan sebagainya, dan saya tak silap nama dia pun saya lupa lah. Tapi dia memang melihat kepada kegunaan tenaga alternatif, terutama kepada penggunaan tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear itu perlu diambil kira, ya. Jadi dia sebenarnya Syakawi, dari segi tenaga ni dia banyak sumber. Dia tidak bertanding sesama sendiri, malah dia komplement. Dia berkomplement. Mana yang lebih ekonomik tu, yang lebih boleh mendatangkan faktor-faktor kepentingan alam sekitar, itulah yang akan ke depan. Kalau dia tak bagus pada alam sekitar, dia tak akan ada lah. Jadi itu yang maksudnya. Jadi sumber tenaga ni bukan in competition, tetapi dia complement each other sepatutnya. Okey, kita tinggalkan dulu perkara-perkara yang begitu too technical sebenarnya, Prof. Dan sebab kita ada Dr. Kamaruzaman bersama dengan kita. Tapi saya nak dapatkan pandangan Prof daripada satu lagi petikan daripada kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sempena dengan perasmian tersebut. Yang Amat Berhormat menyebut bahawa pelaksanaan aspirasi ini secara holistik dijangka akan dapat meringankan ataupun meningkatkan purata KDNK sebanyak 13 bilion ringgit setahun dan mewujudkan lebih 207,000 peluang pekerjaan baru. Apakah ini juga satu indikasi yang cukup memberansangkan sekiranya dasar ini dapat dilaksanakan? Ya, itu yang saya katakan, ini adalah satu plan ekonomi sebenarnya untuk 18 tahun ke hadapan. Di dalam plan itu dia telah memberikan butiran terperinci berapa persen, 38% dan sebagainya kita katakan tadi kan. Jadi dari segi ekonomi, kita panggil sebagai satu pemangkin kepada ekonomi negara. Dan di sinilah mewujudkan, dikatakan sebagai rantaian. Apa yang Datuk cerita tadi pun bersangkutan dengan rantaian. Rantaian dari segi bekalan. Datuk cerita tadi dia ada bukannya dia sebagai satu tenaga saja, tapi pembawa tenaga dan sebagainya. That is the whole value chain yang dari transportation dan sebagainya. Jadi apabila kita membentuk jalinan rantaian untuk setiap, misalnya untuk arang batu, untuk solar, untuk hidrogen dan sebagainya, dia juga membentuk aktiviti ekonomi. Dan inilah yang dikatakan dalam plan, ialah menyumbangkan kepada ekonomi dan mencipta banyak peluang pekerjaan. Juga turut menarik pelbagai pelabuhan sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Yang ini yang kita kan dari segi aksi, dari segi diharapkanlah keputusan positif dari tenaga ini. Dia lebih, awal saya katakan tadi, dia dah line down, dia dah tunjuk satu. Jadi mudah. Okey, kita nak masuk electric vehicle ke, kita nak masuk bahagian di mana dalam renewable energy ke. Jadi kita boleh pilih yang, dan bila jadi ni, bila ada ni, of course program-program kerajaan, dasar-dasar dan polisi kerajaan, dia akan menyokong lah, sebab kita dah ada satu titik tolak lah daripada dasar tenaga negara itu sendiri. Jadi memudahkan lah. Okey, Dok. Kita dah pun ada pemanggil di talian. Jadi kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Cik Baha dari Kuala Lumpur, saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Syakawi. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, terima kasihlah ya. Bernama ruang bicara ni kan, bagi saya ruang ni kan, untuk bertanya satu dua perkara lah, kan. Berkenaan dengan tajuk malam ni, berkenaan dengan dasar tenaga baru ni kan. Okey, Assalamualaikum kepada dua ahli panel ni juga. Waalaikumsalam. Sana ni kan. Saya tanya soalan biasa je lah, Syakawi kan. Tadi ahli panel lebih tahu berkenaan dengan tenaga alternatif ni akan mengganti apa yang ada sekarang ni. Sebab dan kita, negara kita sebagai pengguna domestik dan juga pengeksport, kan. Jadi dengan adanya tenaga baru ni, bolehkah dia menampung untuk domestik punya requirement ni dan juga kita ekspor? Dan juga adakah dia boleh boleh menampung permintaan domestik utamanya? Apa rakyat makin lama makin ramai kan. Dan juga dari segi ekonomi lah. Dan yang kedua, bila sebut berkenaan dengan banyak buka untuk
peluang-peluang pekerjaan baru. Adakah peluang tu boleh menampung untuk pekerja rakyat tempatan ni dengan dengan pelajar-pelajar ke apa ke kan? Sebab tahulah yang Jam Sekawi cakap tadi, benda ni memang kompleks, teknikal kan, banyak kan. Adakah kita boleh menampung peluang-peluang pekerjaan ni untuk rakyat tempatan khususnya, dan tanpa kita nak berbalik kepada warga asing ke apa ke semua. Itu saja yang soalan saya nak tanya Sakawi. Terima kasih Sakawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Jadi menarik juga persoalan yang dibagikan tu ya. Respon. Soalan yang pertama ada berkenaan tenaga, bolehkah dia menampung pelitan tempatan ya. Isunya sekarang adalah bukannya dasar tenaga nasional ini dia adalah proses transisi. Proses di mana penukaran daripada sumber tenaga fossil itu kepada sumber tenaga yang lebih diperbarui. Jadi dia ada proses, dia bukan tiba-tiba ada. Maksudnya dia akan berjalan secara seiring, dan kemudian dia ada contohnya kalau kita dapat tukarkan sistem-sistem yang menggunakan tenaga fosil kepada sistem yang menggunakan tenaga suria contohnya. Dia dalam proses transisi tersebut dia boleh menampung permintaan tenaga. Sebab apa, bila kita juga perlu lihat kepada dua perkara. Dalam pelan transisi ini, ini ada juga diperkenalkan kecekapan tenaga. Maksudnya untuk konserv tenaga tersebut ada teknologi tentu yang kita gunakan untuk konserv tenaga. Jadi di sini kita dapati bahawa bila penggunaan tenaga itu dikurangkan dengan teknologi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, maka kita boleh menampung permintaan tersebut. Dia memang nampak sukar, tetapi maksud saya dia tidak boleh dilakukan secara secara drastik lah. Dia perlu dilakukan dengan secara transitional ya. Contohnya, kalau kita bayangkan ya, yang tenaga fosil ni kita jangan gunakan dia, simpan, tetapi kita gunakan sumber-sumber tenaga yang lain untuk menghasilkan hidrogen yang mempunyai kandungan tenaga yang lebih besar daripada sumber-sumber fosil ni, maka kita boleh gunakan itu untuk memberi tenaga kepada sektor-sektor yang diperlukan. Itu maksudnya. Dan soalan yang kedua mengenai penjanaan tadi kata. Penjanaan itu tentang kita ingat ya, Jerman memperkenalkan dasar fi'in tarif pada tahun 80-an. Ya. Apa dasar itu ya? Adalah dasar yang mendapat akta parlimen, di mana adalah wajib bagi pihak yang membeli tenaga kalau cukup syarat daripada mereka yang ada solar panel contohnya daripada rumah mereka. Jadi selama proses itu dilakukan, 300,000 pekerjaan telah dihasilkan. Pekerjaan yang teknikal dia tinggi. Jadi mustahil mereka tak ambil dari luar. Orang mereka sendiri, sebab mereka perkasakan program-program di universiti. Dan kemudian syarikat-syarikat besar yang sekarang ni, syarikat besar tu ada di Malaysia ya, membuat solar panel dan sebagainya. Kita memperkenalkan dasar fi'in tarif tu pada tahun, tak silap saya, tahun 2000 ya. Bila kita perkenalkan dasar itu, pada ketika itu harga untuk 1 kilowatt sistem ini adalah dalam lingkungan 10,000 dan sebagainya ya, sehingga sampai 20,000 ringgit ketika itu. Tetapi setelah diperkenalkan program itu, terdapat hampir 200 syarikat yang membekalkan dan sebagainya. Kemudian terdapat program-program yang dijanakan di universiti untuk menghasilkan competent person dalam bidang itu. Kita dapati peluang pekerjaan itu begitu banyak sekali. Dan harga itu kemudian jatuh begitu drastik setelah diperkenalkan fi'in tarif itu. Fi'in tarif ini sebenarnya dasar subsidi. Tetapi kita perlukan itu untuk menjanakan to excite the market. Itu yang kita buat. Jadi ini tidak mustahil ya dilakukan ya. Kalau katakanlah kita boleh buat untuk tenaga suria begitu kita juga boleh buat untuk yang lain, dan dalam masa yang sama kita capai matlamat kita.
bebas karbon pada tahun 2050. Untuk mencapai matlamat ini, Prof dan juga Datuk mungkin juga boleh komen tentang kewujudan Majlis Tenaga Negara. Apakah itu juga mungkin akan menjadi sebagai pemangkin sebenarnya untuk memberi pandangan, idea dan sebagainya untuk menjayakan dasar ini sebenarnya, Prof? Majlis Tenaga Negara ni dia harus memainkan peranan yang aktif. Ya, harus turun padang seperti saya katakan, ada juga katakan tadi, dia bukan hanya di atas, di peringkat atasan, dia juga harus turun kepada negeri-negeri. Ya, contoh diberikan oleh Datuk tadi, mana di Sarawak menggunakan teknologi hidrogen. Lepas tu sepatutnya dikopi lah untuk ke negeri-negeri lain juga, the best practice untuk menjimat. Jadi dari segi learning curve tu lah tak ada masalah lah. Jadi majlis TNA ini adalah, kita katakan, banyak kita buat jawatan kuasa tapi tak jalan. Tapi kalau ini satu benda yang serius, yang telah diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia harus dititik beratkan, dan kita harus melihat ini bukan hanya dari aspek ekonomi, tapi dari aspek sosial, dari aspek guna tenaga dan sebagainya, termasuk juga pendidikan. Seperti soalan tadi, adakah bakal ada peluang pekerjaan? InsyaAllah banyak peluang pekerjaan kepada jurutera elektrik dan sebagainya. Kita dapat lihat banyak sekarang company-company di Lembah Kelang, di Malaysia, yang buat promosi, pasang solar di bumbung tu. Kan? Sekarang dah makin murah. Ada sahabat saya, seorang hakim, dia pasang di rumah dia, dia bil elektrik dia sekarang ni dah tinggal 80 sen sebulan, daripada RM400 sebulan. Dia cerita dia suka sebab dia invested RM40,000, tapi boleh pakai 100 tahun. Dan sekarang ada pelbagai skim, ada bank-bank yang membuat semua jenis pinjaman, termasuk pinjaman untuk memasang peralatan solar. Ini adalah satu langkah yang jadi contoh yang mungkin majlis itu sendiri boleh menggunakannya untuk menggalakkan masyarakat berfikir cara untuk memaksimalkan tenaga yang sekeliling kita, bukan hanya bergantung kepada tenaga elektrik itu sendiri. Okey, kita dah sambung lagi. Saya juga nak dapat pandangan Datuk berkaitan dengan MTN tadi. Jadi pada saya MTN ni, setahu saya sebelum ni tidak ada seumpamanya. Maksudnya yang betul-betul spesifik untuk tenaga. Jadi kalau dilihat tujuannya itu, dia dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi tujuannya itu adalah memastikan pelan tindakan transisi tersebut dijalankan. Maksudnya dia akan teguh. Kalau dia akan diperbentangkan statistiknya. Kalau tak capai, apa langkah? Jadi dia lebih dinamik dari segi itu. Tetapi keahlian dia tu terdiri daripada pemain industri, daripada industri player yang dalam bidang itu, mereka dalam enforcement, mereka juga dalam policy maker, dan juga akademik perlu ada dalam majlis tenaga ni, majlis tenaga nasional, negara. Jadi di sinilah kita lihat peranan tersebut. Dia sebenarnya memastikan bahawa proses tersebut dijalankan dengan sebenar. Dia akan teguh. Jadi itu perlu ada. Saya tidak lihat satu majlis umpama ini sebelum ni. Jadi apabila saya dulu dia minta untuk komen draft tu, saya tengok tu, saya kata ini bagus, saya kata. Ini adalah satu yang tepat pada masanya, yang mana mesti ada sesuatu orang yang kadang kalau lihat tenaga tu, dia tak ada siapa yang lihat KPI tu. Ini itu tujuan. Tapi keahlian dia tu mestilah menyeluruh. Dia mesti memasukkan ramai lagi yang berkepentingan dalam itu, yang boleh mencadangkan perkara-perkara yang baru, yang boleh melihat kepada teknologi yang baru, boleh mencadangkan roadmap terperinci untuk mencapai matlamat itu, untuk mencapai KPI itu. Okey, kita akan berehat sekali lagi Datuk dan juga Prof, dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara. Kita rehat kali terakhir.
Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah mungkin sempat juga berkongsi beberapa lagi persoalan bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada bersama saya. Baik, saya juga tertarik hati sebenarnya Tok ya. Kita juga nak dapatkan pandangan Datuk lah. Ini berkaitan dengan AWR ataupun AWR ini yang mencadangkan kerajaan supaya membangunkan peraturan untuk kecekapan tenaga dalam bangunan. Yalah, dari segi teknikalnya saya juga ingin fahami apa yang dimaksudkan sebenarnya. Dia begini, sektor bangunan adalah antara sektor yang paling banyak menggunakan tenaga. Bukan saja dari segi tenaga elektrik ya, tetapi untuk pencahayaan dan sebagainya. Tetapi juga untuk penggunaan penyejukan. Jadi ada trendnya sekarang adalah bangunan perlu pergi ke arah yang lebih sifat tenaga, ya, bangunannya sifat tenaga contohnya. Jadi kita ada dah bangunan sifat tenaga. Contohnya dia ada satu key indicator yang digunakan untuk dipanggil BI, Building Energy Index. Kalau dulu zaman-zaman dulu 300 tu biasa istilahnya. Tapi sekarang ni perlu kurang daripada 100. Ada yang sampai 50 dan seterusnya. Tetapi ini boleh dilakukan dengan pertama melakukan proses kecekapan tenaga yang pada bangunan tersebut. Contohnya, jika kita lihat kepada dua jenis penjimatan tenaga, iaitu secara pasif, kita boleh gunakan tingkap-tingkap yang baik supaya kita dapat mendapat cahaya banyak masuk. Jadi kita tak perlu gunakan banyak elektrik. Jadi ini satu contoh. Dan seterusnya berbagai lagi teknologi yang boleh digunakan untuk penjimatan tenaga di bangunan. Ya? Dan peraturan-peraturan perlu dibuat ya, untuk memastikan semua bangunan ini mencapai yang disebutkan. Akhirnya bukan sahaja penjimatan tenaga ni boleh lakukan di bangunan, malah sumber tenaga keterbaharuan juga boleh digunakan untuk menjana tenaga di bangunan. Jadi di sini kita akan dapat bangunan yang bukan hanya boleh memastikan rendah tenaga, malah dia boleh mengeksport tenaga keluar pula kalau dia diizinkan, dia mempunyai tenaga yang berlebih. Jadi inilah konsep masa depan ya, kita ada di mana kita ada penjana-penjana kecil yang boleh, tetapi ini perlukan beberapa syarat-syarat lah, sebab dia tak boleh jual begitu saja kan. Tapi inilah dia yang maksudkan bahawa bukan hanya sektor transport, tapi di sektor bangunan ya, yang kita panggil masuk dalam sektor komersial ya, dan juga sektor residential, mereka juga perlu memberi peranan di mana mereka adalah lebih menjimat tenaga dan boleh menggunakan juga sumber-sumber tenaga keterbaharuan. Maka ya, ini boleh mempercepatkan lagi proses transisi tersebut. Prof mungkin ingin menambah. Bagi saya pula ya, untuk menjadi sebuah negara maju dan saya konsep tenaga ni kita harus melihat konsep tenaga yang banyak. Bukan hanya kita bergantung kepada tenaga elektrik yang disalurkan ke rumah kita, tetapi juga setiap isi rumah seharusnya yang berkemampuan mengadakan alternatif tenaga lain seperti solar dan pelbagai lagi lah. Kereta pun mungkin dah pakai hybrid ataupun kereta elektrik dan sebagainya. Kerana apabila populasi kita bertambah, jadi kita akan menghadapi satu point ataupun satu peringkat di mana bekalan tu mungkin tak mencukupi untuk permintaan. Dan kita harus bersedia ya dengan perubahan, bukan hanya di Malaysia, sepertinya di UK ya, di mana ada syarikat yang membekalkan dia seperti ada TNB 1, TNB 2, TNB 3 dan sebagainya kan. Ada yang membekalkan membekalkan elektrik melalui tenaga fosil, minyak arang batu, tak ada masalah. Tapi yang menerima, yang memakai gas bermasalah. Ada yang tutup pun dia power plant di sana. Jadi untuk kita sekarang ni, kita harus melihat dari segi alternatif. Dan kalau kita sebagai seorang yang kita caring, kita pasal environment kita, persekitaran alam, kita harusnya memikirkan arah ya, bagaimana kita nak menggunakan alternatif tenaga yang lain. Dan untuk bergerak maju juga, tenaga elektrik harusnya banyak. Jadi kita nak pakai 5G lah, 6G lah, 7G lah ke hadapan ni. Jadi kita memerlukan banyak tenaga. Kita nak pakai AI dan sebagainya, kita nak pakai robot, kita nak pakai kereta yang dipandu sendiri. Di manakah tenaganya? Kalau kita berdasarkan pada konsep
bergantung pada tenaga yang ada, ia mungkin tidak mencukupi. Kita harus melihat dari segi bagaimana menambahkan tenaga lagi, dan mungkin kita boleh mengeksport tenaga itu lagi untuk pertukaran mata wang asing untuk negara. Itulah banyak lagi aspek yang kita melihat dari segi ini. Bukan hanyalah isu penggunaan, kita perlu melihat dari segi aspek ekonomi, aspek perniagaan. Okey, saya juga tertarik hati Datuk, apa yang disebut oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri. Dia mengatakan bahawa dasar tenaga negara ini merupakan satu living document. Yes. Iaitu yang dikemas kini setiap 3 tahun dengan semakan dan pertimbangan dilakukan NTN. Mungkin itu peranannya. Itu yang saya katakan tadi. Itulah peranan NTN. Dan saya rasa living document ni maksudnya bahawa dia perlu dinamik, ya. Dia perlu disemak mengikut dari semasa ke semasa, boleh atau tidak dicapai. Dan kalau dia perlu membuat roadmap untuk sampai ke arah itu, ya. Ini boleh dilakukan, ya. Sebab kalau kita ingin capai matlamat kita perlu ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Inilah peranan Majlis Tenaga Negara itu, ya. Di sinilah input daripada pelbagai diperlukan ketika itu. Kenapa tak capai? Kata contoh tadi, tak capai 50% tu kenapa? Ya, tak capai bini kenapa? Itu perlu dilakukan. Itu sebab dia kata living document, ya. Jadi dia akan disemak dari semasa ke semasa. Dia akan dilihat functionality-nya, dia akan diberikan semangat baru, ya, jika tak capai sesuatu yang dituju. Tapi itu perlu awal, ya, supaya kita dapat melakukan tindakan yang diperlukan. Di sinilah saya lihat sebelum ini, ya, dasar-dasar tenaga sebelum ini, perbezaannya di antara tenaga yang sebelum ini dengan sekarang. Kalau dulu kita lihat KPI-nya selepas beberapa tahun, kan. Kali ini agak dinamik, ya. Kita lihat setelah 3 tahun. Mungkin kita akan lihat lebih awal lagi daripada itu, ya. Jadi itulah bezanya antara yang sebelum ni dengan sekarang. Okey, kita tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi, Prof. Apa lagi yang ingin Prof sebut bila kita bercakap tentang dasar tenaga negara ini? Saya mungkin sedikit daripada perbincangan tadi. Saya melihat ini adalah satu dokumen yang penting kepada plan strategik pembangunan negara untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi kita harus bukan hanya di peringkat jawatankuasa atau majlis, ya, dia harus juga diturunkan ke bawah. Supaya setiap negeri ada KPI-nya sendiri. Jadi barulah kita boleh setiap daerah ataupun setiap kampung. Jadi ataupun setiap isi rumah. Jadi kita harus faham konsep bahawa tenaga yang kita pakai sekarang tak berkekalan. Kita ingat baru-baru ni kita ada kebakaran di substation, kan, terbakar. Satu negara kecoh. Jadi sebenarnya kita terlalu take it for granted. Tak apa, tak ada masa, tekan ni ada elektrik. Bila tak ada telefon, tak boleh nak charge, kita dah panik. Jadi kita harus melihat dari segi kehadapan apabila arang batu menjadi lebih mahal daripada sekarang. Dan kita lihat apabila krisis di Rusia dan Ukraine, arang batu yang kita katakan satu sumber tenaga yang murah, yang kotor, sekarang ni orang pergi sebab tenaga solar tu mahal, tenaga LNG, gas tu mahal. Jadi kita harus di sini, seperti yang Datuk cakap tadi, dia bukan compete, dia complement. Macam mana kita boleh, hari ni kita pakai ini, mungkin tak ada air, kita pakai air telaga lah, ataupun kita pakai air hujan lah. Jangan bergantung pada air pipe, misalnya. Analogi saya macam itulah. Jadi kita sebagai rakyat harus berfikiran terbuka, harus pandai mencari alternatif. Jangan kita terlalu bergantung. Hari ni tak ada elektrik, kita dah panik. Okey, Tok, 2 minit masa tinggal, Tok. Mungkin Datuk juga ada ingin sampaikan sesuatu harapan Datuk sendirilah. Saya juga nak menyentuh sepintas selalu, Tok. Saya ringkas jawapan Datuk. Kerjasama daripada semua pihak diperlukan untuk menjayakan dasar ini sebenarnya. Tak kira lah sama ada kerajaan ataupun swasta sendiri. Mereka harus timbap dalam melahirkan satu kejayaan kepada dasar ini. Saya difahamkan, ya, bahawa Tenaga Nasional dan Petronas yang merupakan pemain tenaga yang terbesar di Malaysia ni, mereka ada plan strategi masing-masing untuk mencapai ke arah 2050 bersih tenaga tu. Masing-masing ada peranan. Sekarang kita ada dokumen yang living. Jadi mereka perlu selaraskan juga dengan itu, ya. Dan di sinilah peranan sektor swasta, ya, seperti yang TNB dengan Petronas tu diperlukan. Dan Petronas sekarang mempunyai syarikat yang memang yang baru diresmikan oleh Perdana Menteri, yang punya khusus untuk lihat kepada sumber-sumber tenaga yang bersih ni. Jadi peranan tu ada, tapi mereka sekarang perlu alignkan diri mereka dengan
yang ada sekarang. Ya, dan dokumen itu pun boleh align-kan dengan mereka juga. Sebab mereka ini adalah penyumbang terbesar. Kalau kita mau memastikan 2040 sebagai tenaga rendah, negara rendah tenaga, dan 2050 sebagai tenaga rendah karbon, dan 2050 untuk bebas karbon, gitu. Okay. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Kamaruzaman Sophian. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ami Zul Hazmi kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan mungkin kita mengharapkan sesuatu yang lebih menarik sebenarnya, dan kita sebagai rakyat juga ingin melihat bahawa dasar ini akan dapat dilaksanakan dan akhirnya mencapai matlamat yang diinginkan. Tetapi ianya bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Ia memerlukan satu kerjasama yang jitu di antara semua pihak yang terlibat. Apapun kita mendoakan supaya apa yang diinginkan melalui dasar tenaga negara 2022-2040 ini akan dapat dilaksanakan dan akhirnya mencapai matlamat yang diinginkan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.